الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Saya tengok ramai tak main mengaji, nak pergi bersih ya. Kurang banyak orang mengaji. Cuti ya pergi bersih. Bersih tidak dibenarkan kerana akan menjatuhkan negara. Kita masuk kepada bab yang berikutnya. Kita di sini tak ada masalah. Kita macam MCA. MCA kata free to go. Bab bayan ma'a'addallahu lil mu'minina fil jannah. Bab bayan penerangan ma'a'addallahu lil mu'minina fil jannah. Apa yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang mukminin fil jannah di syurga. Bayan yakni penerangan. Walaupun Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia tak adalah dia syarah, tapi dia sebut ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan apa itu syurga dan nikmat yang ada di dalam syurga. Kerana antara perkara yang kita kena beriman ialah perkara ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, iaitu orang-orang yang beriman, orang yang bertaqin, orang yang bertakwa tu Allah kata Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Siapa orang muttaqin? Kitab yang tidak ada raib, tidak ada keraguan, dia menjadi huda, dia jadi petunjuk kepada orang muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Salah satunya orang itu beriman dengan wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman dengan yang gaib. Apa maksud yang gaib? Beriman kepada yang gaib maksudnya beriman kepada benda yang kita tak nampak. Orang kita kata gaib, ruyuk. Gaib, aku ingat dengan ayat tu. Gaib dalam perkataan bahasa Arab maksud ghaba. Ghaba yakni satu orang yang tak ada depan mata. Dalam nahwu disebut di dalam nahwu disebut sebagai khitab bil ghaib. Ucapan kepada yang tak hadir. Gaib. Gaib masuk tak ada. Kita beriman kepada yang gaib ni. Yang gaib ni apa dia? Yang gaib ini ialah yang gaib yang mana Allah bagi tahu di dalam Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita tak pernah tengok. Kita tak tahu. Ada benda yang gaib tapi Allah tak bagi tahu, kita tak boleh nak putuskan. Misalnya orang kata ada hantu raya, telinga dia besar macam dengan gajah. Kita aku tak percaya. Hang ni tak percaya pada benda gaib. Dah yang tu tak termasuk. Apakah yang gaib yang wajib untuk kita beriman? Ialah yang gaib yang dikhabarkan oleh Allah. Antaranya ialah tentang malaikat. Gaib. Lagi apa lagi? Tentang khabar syurga dan neraka. Ini gaib. Yang ni kita tak ada jalan langsung untuk tahu macam mana syurga, macam mana neraka, melainkan hanya melalui khabar daripada Quran ataupun sunnah. Selain daripada itu, antara yang gaib lagi ialah yang cerita para nabi dahulu, cerita-cerita dahulu. Quran cerita tentang nabi dan para anbiya, kita tak pernah tengok. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri tak pernah tengok pun.
macam mana Nabi Yusuf, macam hanya semata-mata perkhabaran daripada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa, Nabi Ibrahim, semua khabar ghaib. Khabar ghaib ni kita tak boleh nak ada-adakan. Kok saja-saja kita buat sebenarnya dalam syurga ni aku tahu sangatlah. Kita dah buat cerita. Tak boleh. Ataupun kita dah buat lawak, aku satu pokok dalam syurga tu aku minat betul pokok tu. Pokok apa? Ada satu pokok tu. Macam kita pernah tengok, kita tak pernah tengok. So cara jalan untuk percaya kepada yang ghaib tu langsung tak ada. Melainkan hanya melalui perkhabaran wahyu. Jadi syurga, sifat syurga, neraka, sifat neraka tak boleh untuk kita andaikan melainkan dengan apa yang dikhabarkan melalui wahyu. Sebab tu dia pada buat apa? Dai milenial apa ni cerita ni. Kadang-kadang buat cerita buah belakang macam gambar api neraka, dia tak sama dengan segala yang orang andai. Hatta api-api di dunia ni. La ainun ra'at, Allah kata, Nabi kata tentang syurga, wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Okey. Untuk itu, bila sahabat Nabi, kalau dia cerita tentang syurga, kita secara umumnya, walaupun dia tak sebut Nabi kata, secara umumnya boleh juga untuk dikaitkan kemungkinan besar mereka ambil daripada Nabi. Kerana benda ni tak boleh reka. Kau duduk saja-saja satu orang mensyarah tentang syurga. Bayan, cerita tentang syurga. Tak ada dalil apa. Dia sendiri fikir syurga macam tu. Tak boleh. Pasal ini khabar yang ghaib. Okey. Bayan, babu bayan ma'addallah lil mu'minin fil jannah. Bab bayan penerangan apa yang Allah Taala sediakan untuk orang mukminin di jannah. Bayan ni maksud penerangan lah. Hadza bayanun. Ini adalah penerangan, satu penerangan. Hak tabligh tu kata apa? Bayan tu maksud penerangan, kan? Dia kata bayan ni penerangan lah. Kalau dia terang apa pun bayan lah. Dia tak, aku bukan bagi bayan, aku bagi tazkirah. Sebenarnya sama lah. Kan? Qala Allah Ta'ala, innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Firman Allah Ta'ala, innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang muttaqin. Muttaqin, yang tadi kita baca, Quran kata hudan lil muttaqin. Tapi muttaqin ni siapa? Dalam surah Baqarah tu Allah cerita dah, iaitu yang beriman dengan ghaib, yang mendirikan salat, yang wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa yang kami rezeki kepada mereka, mereka belanja. Bukan mereka belanja duit mereka, kita bukan belanja duit kita, kita belanja apa yang Allah rezeki kepada kita. Itu hakikatnya. Kata aku tolong dia tu, aku bagi duit aku. Bahasa kita adalah hakikat yang kita bagi kepada dia, rezeki dari Allah kepada. Quran gunakan ayat yang cantik. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Okay. Ada banyak ciri orang muttaqin. Surah Baqarah sebut sebahagian daripadanya. Allah kata orang muttaqin ni di akhirat kelak tempat dia jannatin wa uyun. Syurga-syurga kita sebut jannah. Jannah. Kan, surga Firdaus, ada surga Firdaus. Orang putih ambil Firdaus dia kata paradise. Tapi jannah, maksudnya ialah asal maksud jannah, maksudnya apa? Basatin. Basatin yang ni kebun-kebun. Kerana jannah ialah sesuatu yang maksud tertutup. Syurga ni satu tempat yang tertutup, dilitupi dengan apa? Pokok-pokok. Kalau kita bayang kot syurga ni padang pasir tandus, kosong. Tak ada tak? Syurga jannah. Allah sifatkan dia jannah. Jannah maksudnya banyaklah pokok. Jannat, yakni kebun-kebun. Okey. Adam alaihi salam, dia duduk dalam mana? Jannah. Awal-awal datuk kita dulu, cipta-cipta dia, Allah letakkan dia di jannah, di syurga. Maksudnya dilitupi dengan satu tempat taman.
Pokok banyaklah. Kalau pokok jalan 5 kaki baru satu pokok, dia tak nama jannah lah. Jannah, indah lah. Okay, banyak kebun. Kalau kebun yang banyak pokok, agak-agak banyak mana pokok tu? Hak dunia ni lah, dunia ni kecil lah. Kalau kita kata pokok banyak lah. Kalau dalam syurga Allah sediakan, Allah kata jannah. Allah sebut jannah. Kata banyak pokok. Kalau orang nak bilang pokok, susah. Kalau kita pergi jumpa satu pokok, kalau kita orang biasa lah kan, kita masuk satu kebun, kita jumpa satu pokok, lepas tu kita jalan lagi ada 1,000, 2,000 pokok. Kita nak cari balik pokok pertama tadi, payah. Kan? Sebab apa? Banyak pokok. Kalau 3 pokok senang cari. Tapi kalau ribu-ribu pokok, payah cari. Bapa kita Adam alaihissalam, surga pokok banyak. Tuhan tak bagi satu pokok dah. Jangan makan satu pokok tu lah. Banyak lagi pokok lain dia boleh makan. Dia pergi ke pokok larang tu. Kira-kira salah. Walaupun tapi Adam tak pernah komplain hukum Tuhan. Tapi nak ceritanya tabiat manusia tu macam tu lah. Hak larang tu lah hak dia minat sekali. Daripada toknek kita dulu lagi. Kalau kata syurga ada 15 pokok, satu pokok tak boleh, dia pergi ambil kau satu pokok tu, salah lah juga. Tapi kita kata 14 lagi ada, orang tak makan. Ni jannah, ribu-ribu, mungkin puluh-puluh ribu pokok, satu pokok tak boleh. Satu pokok tu dia makan. Jadi bila Tuhan buang Adam ke apa? Ke dunia, berbalik ke tak hukuman tu? Dari segi logiknya, padang ke tak? Memang padang. Hukum Tuhan maha adil. Tapi Tuhan ada perancangan, Adam akhirnya dibalik ke syurga. Tapi artinya, kesalahan tu memang salah. Kalau duduk padang pasir, ada 3 pokok, satu pokok tak boleh, dia langgar, salah lah juga. Tapi kira 3 tu je ada pun. Tapi dalam juta-juta pokok, dia langgar satu pokok tu. Hak dilarang tu. Walau macam mana pun, Allah bawa balik Adam ke syurga. Okey, tak apa. Sebab itu nama jannah, sebab itu kita panggil jin. Kerana jin tu tak nampak. Jannah tu tutup, tak nampak. Kerana dilutupi dengan apa? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sesungguhnya orang muttaqin di akhirat kelak duduk di kebun-kebun tu. Yamnalla ainun ra'at wala uzunun sam. Jangan bila faham kebun kita fikir macam kebun aku kot. Ini macam masalah nyamuk banyak kalau. Kita ni Tuhan buat dunia ni ada tempat elok, kita pergi tengok elok tak sangka. Tapi Tuhan tak ada apa semua ni. Debu pun tak ada ni bandingkan yang aku sediakan ni. Jannatin wa uyun. Uyun maksud asal daripada ain. Ain maksud apa? Ain ni maksud mata lah. Uyun di sini, ain ni boleh maksud mata kita dan dia juga boleh maksud mata air. Ainus Syam maksud mata air Syam. Uyun maksud mata-mata dia bagi dia penduduk di kebun dan mata-mata air. Okey. Mata air maksudnya di sini anhar. Syurga ni adanya bukan saja ada kebun, ada sungai yang mengalir. Saya pernah syarah dah dulu tentang hal ni. Pasal apa Allah sebut kebun? Taman. Sebab manusia ni secara tabiat dia, walau macam mana pun, dia duduk orang Arab ke, orang Melayu ke, orang putih ke, kalau dia disuruh melukis pemandangan yang indah, dia akan lukis satu tempat yang ada kebun ataupun pohonan yang subur dan air yang mengalir.
Itu tabiat manusia. Kalau dia ada tempat yang indah, kering kontang, dia tak cantik bagi dia. Maka Allah bila sifatkan syurga, Allah akan syurga tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kerana nak dia panggil litakrib, untuk nak bagi dekat dengan apa yang kita faham tentang nikmat. Walaupun itu, tapi dia bukan benda kalau macam dengan satu tempat aku pergi kat New Zealand tu, no. Dia kata, kemudian Quran Nabi kata, la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tak pernah terlintas dalam andaian jiwa manusia. Tapi nak bagi dekat, benda yang metafizik, benda yang tak boleh nak dipaham tu, nak kena bagi dekat kat dia. Maka Allah sifatkan yang itu. Tapi kita tak boleh duk ambil lukis apa saja, aku lukis syurga, sok-sok kau boleh masuk. No, tak boleh. Sebab bukan andaian dia. Tapi untuk memberitahu manusia, itulah realiti syurga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sungai dia satu air biasa. Air biasa ni bukan air macam ni. Air syurga lah. Wa khamar, ada arak, mengalir padanya air, sungai yang mengalir air, sungai yang mengalir padanya seperti yang Quran sebut, mengalir padanya arak, mengalir padanya laban, dan susu, mengalir padanya asal, madu. Bukan madu perempuan tu. Madu, ni madu di dalam syurga. Mungkin orang kata, saya ni madu tak apa makan lah. Kita kena tahu, bukan madu dalam rasa madu yang pasal pertama kadang-kadang madu kita makan tu madu tak betul sangat kan, bukan sedap pun, pasal gula lah kan. Tapi kalau kita pergi makan madu betul memang sedap pun kan. Tu taklah boleh beli RM20 sebotol kan. Madu, laban, susu, yang ni semua syurga, dan khamar, arak. Mungkin sebahagian orang terpengaruh dengan filem barat, dia akan tengok, macam mana arak ni kan, orang barat ni, dia arak dia ni sampai macam-macam jenis kan. Arak yang bagus sekali adalah arak yang dibuat di Iran dahulunya. Orang Parsi pandai buat arak. Arak Siras yang bagus, sebab di Siras adalah tempat buat arak yang bagus. Arak ni tuan-tuan tahulah cara minum arak, cara dia orang taste arak, kualiti arak, letak di lidah dia, sebab harga dia tak sama. Kita tak pernah minum lah. Saya cerita pun kan saya pernah minum, cerita lah. Harga dia tak sama. Bukan arak kita pergi minum, orang putih duduk bersembang, kita minum, pergi ambil. Tak ada satu pound tu ni minum lah. Satu murah lah, satu minum tu. Tapi yang quality, okey. Sebab tuan-tuan pernah tengok filem Butler kan, tuan tengok macam mana kepakaran dia dalam nak taste arak kan, sehingga akhirnya dia kerja di White House. Ini sampingan lah. Cuma saya nak ceritanya, bila Allah sifatkan arak, salah satu daripada ni, mungkin kita tak perasan, tapi bagi orang Quraisy, bagi orang-orang ni, perasaan dia sangat besar. Dia masuk Islam, dia tak boleh minum arak. Tapi Allah kata dia akan minum arak. Bila dia, bukan minum siap sungai tu. Dalam syurga. Quran juga, yang ni lah yang ditafsirkan oleh para mufassirin dengan makna uyun di sini. Uyun di sini. Tentu ada teks lah. Uyun di sini. Quran juga sebut beberapa uyun yang lain. Uyun ni mata air yang lain dalam syurga. Ada uyun yang Allah kata, innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Sesungguhnya golongan abrar akan minum di dalam cawan yang mana
mizajuha kafura, yang dicampur dengan kafur. Kafur lah. Kita faham kafur ni, sekali orang kata kapur baru ya. Tapi ada pokok kapur. Sekali orang kata, jangan sampai sekali keluar penceramah kata kapur dalam syurga tu sebenarnya ambil dari Kedah. Lah. Tu beratlah. Okey. Tapi Allah sifatkan yang tu ainan yashrabu biha ibadullah. Air yang diminum oleh hamba-hamba Allah. Tu satu jenis air yang dicampur dengan kafur. Walaupun para ulama tafsir dia kata bau dia yang wangi, bukan rasa, whatever, kita tak tahu. Tapi Tuhan sebut dalam surah Al-Insan, hatu yang mana orang yang masuk syurga nak minum. Allah juga sebut tentang ainan, iaitu satu mata air, fiha tusamma salsabila. Ada mata air yang mana dinamakan padanya salsabila. Salsabil, Arab kata salsal, maksudnya benda yang sedap, enak. Yang tu juga akan diminum oleh orang syurga. Ada yang akan minum zanjabila. Apa? Zanjabil. Zanjabil orang faham halia. Tapi bukan dunia lah. Dengan yang disediakan akhirat. Juga yang disebut di dalam Quran iaitu tasnim wa mizaju min tasnim. Tasnim ainan yashrubu biha muqarrabun, iaitu tasnim, iaitu satu lagi mata air yang akan diminum. Sehingga sebagian para ulama sifatkan kepada ayat itu tasnim ni mata air yang mana dia mengalir di atas, bukan di bawah. Yang orang nampak dia mengalir di bawah arasy Tuhan yang sangat sedap. Hari ni macam kita tengok budak-budak lukis macam-macam, imajinasi yang dibuat oleh tentang negara berwarna-warni, Barbie lah apalah, kita tengok macam-macam diandaikan. Syurga jauh lebih indah daripada andaian manusia. Ini Allah kata disediakan untuk siapa? Orang yang masuk muttaqin. Udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dengan salam dan aminin. Masuklah dengan sejahtera dan aman. Semua benda hak kita hidup hari ini, benda yang paling kita takut, hilangnya keamanan. Rumah tangga kita tak aman, anak kita tak aman, tanah air kita tak aman, kita takut. Sebab itu, allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Dua benda yang penting yang manusia harapkan, Quraisy sendiri, iaitu ada makan, Tuhan yang memberi mereka makan daripada lapar, mengamankan mereka daripada takut. Kalau kita hilang rasa takut, hidup aman. Kalau kita takut, walaupun kita ada macam-macam, tak guna. Orang mungkin, orang jemput kita masuk satu tempat, nampak elok, tapi kita rasa takut. Boleh ke ni? Ada apa dalam ni, nampak elok. Tapi Quran kata, ahli syurga, Allah kata kat mereka, udkhuluha bisalamin aminin. Masuklah dalam syurga tu dengan salam, dengan sejahtera dan dalam keadaan aman. Tuan-tuan, manusia ni kalau sekiranya dia macam mana hebat rumah dia pun, tapi kalau perasaan tak tenteram, dia tak happy. Allah cerita syurga tu bukan saja cantik, tapi kita aman. Ada benda kita tengok cantik, tapi perasaan kita tak aman. Allah kata, udkhuluha bisalamin aminin. Setiap potongan dalam Quran mempunyai makna yang besar, nak gambarkan bagaimana syurga yang orang masuk. Kemudian Allah kata, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kemudian kami cabut ma fi sudurihim min ghillin, daripada dada mereka ghillin. Ghillin maksud hasad. Kita masuk dalam syurga, kadang-kala ada juga benda yang mungkin kawan mukmin kita juga seorang lagi, kita tak berapa hati dengan dia hari tu ni.
Tapi dia ada kelemahan, kekurangan dia, tolak pi tolak mai, Allah masukkan dia dengan syurga dengan rahmat Tuhan. Kita pun masuk dalam syurga. Kita jumpa dia kadang-kadang. Dia kawan kita, tu kawan baik kita dulu ni, main mengaji sekali. Ada tak puas hati buat tau. Dia kata anak darah dia nak bagi kita, bagi ke orang lain. Contohlah kan. Kecil hati dengan tu, tak apa nak bercakap. Taklah kata kita sembang dah. Assalamualaikum. Masuk syurga. Masa hujung-hujung hayat kita dah teringat ni, tengok dia ni kawan baik aku dulu, tak padan. Kecil sangat yang aku pergi keling dia. Sebab bila kita bergaduh dengan orang, hati kita tak happy. Bila kita masuk syurga, ada lagi orang lain yang masuk syurga yang mungkin kita tak seronok kan dia. Allah kata wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Kami cabut apa yang ada dalam dada mereka dari rasa hasad, tak puas hati. So tak ada. Kita tengok dia pun syok. Dan ini perkara ini yang pernah disebut oleh Talhah Az-Zubair dan disebut oleh Ali terhadap Talhah dan Az-Zubair. Kerana Talhah dan Az-Zubair bin Awam, dia berperang dengan Ali bin Abi Talib. Perang tu bukan kerana kes kepentingan dia. Sebab bantah Ali bin Abi Talib bukan bantah Ali, bantah kepada pembunuh Uthman. Habis perang zaman, mati ramai tokoh. Talhah mati, Az-Zubair ibn Awam mati. Orang mai jumpa Ali bin Abi Talib. Ali tak mati, Ali di pihak lain. Ali sedih. Ali kata, aku ni harap-haraplah aku dengan Pak Hang ni. Dia habaq kepada Abdullah bin Zubair. Aku harap kepada aku dan bapa Hang nanti ni termasuklah dalam ayat Tuhan wa naza'na ma fi sudurin min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kami cabut daripada hati mereka perasaan hasad dengki, tak puas hati. Ikhwanan, saudara, macam mereka bagaikan saudara, ala sururin, di atas katil ataupun di atas pelamin, mutaqabilin, hadap menghadap antara satu sama lain. Ali dia harap dia dapat jumpa Talhah dan Az-Zubair di dalam syurga. Pasal mereka semua sahabat dengan sahabat Nabi. Talhah pun kekasih Nabi, Az-Zubair pun kekasih Nabi, Ali pun kekasih Nabi. Tapi politik telah mengelirukan sehingga Talhah dan Az-Zubair keluar. Bukan nak perang dengan Ali, nak perang dengan pembunuh Uthman. Tapi oleh kerana Ali yang berada di pihak itu ketika itu, berlaku kekeliruan pada malam itu, sehingga bertempur dan mati. Bukan saja Ali, bukan Talha Az-Zubair, ramai lagi orang Islam. Hatta di kalangan para ulama mungkin juga demikian. Sebahagian mereka mungkin ada tak puas hati dengan sebahagian yang lain terhadap beberapa isu. Kita tahu Imam Malik tak puas hati dengan Muhammad ibn Ishaq. Ada orang ni tak puas hati Al-Bukhari. Imam Ahmad pada akhir hayatnya tak puas hati dengan Yahya bin Ma'in. Padahal semua itu ulama-ulama hadis yang besar. Al-Bukhari dengan Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Dan ramai lagi. Disebabkan salah faham yang mungkin pada hujung hayat mereka juga. Allah kata, bila masuk syurga, Allah cabut semua benda ni. Tapi kena masuk lah. Jangan sampai hasad nak masuk neraka. Mereka sama-sama nak buat baik. Tersalah faham. Tersalah faham. Saya dulu ada doktor sastra seorang, dia kuat politik. Ustaz Rashid kenal. Dia anti Husni Mubarak. Dia boleh kata dalam kelas. Dia kata, aku kalau masuk syurga, aku jumpa muka Husni Mubarak ada, aku minta keluar. Punya teruk sampai terang tu. Tak harap. Tapi tu doktor sastra. Marah kat Husni Mubarak. Kita tak tahu kan.
Urusan masuk syurga Allah Ta'ala menyalah kan. Allah tak akan masuk ke penjenayah alam syurga. Tapi kita pun tak tahu hakikat seseorang. Allah kata, bila kita masuk syurga, artinya ahli syurga ni semua seronok. Syurga ni luas bagi setiap orang. Idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Suatu kerajaan yang besar. Setiap orang bagaikan raja yang maha besar bagi setiap orang. Dengan segala kehebatan yang Allah sediakan daripada burung, daripada apa, kenderaan dalam syurga, dia boleh pergi merata-rata. Ribuan manusia yang berkhidmat untuk dia bagi satu orang ahli syurga. Dia jumpa dengan orang lain di syurga. Taklah kata dia jumpa syurga ni, dia pergi syurga tu, jumpa kawasan tu. Aku malas nak pergi belah tu, tengok muka dia aku meluat nanti. Yang tu tak ada dalam syurga. Yang tu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabil. Kerana benci, marah, semua duduk di sini je. Bila Allah cabut, tak ada. Semua tenang balik. Ada orang semalam benci, hari ini jadi suami isteri ada. Semalam suami isteri, hari ini benci tak sangka pun ada. Kerana semua bergantung kepada perasaan orang. Allah cabut perasaan. Allah kata, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. La yamassuhum fiha nasab. Tidak akan menyentuh mereka. Tak ada keletihan dalam syurga. Tidak akan menyentuh mereka pada dalam syurga itu nasab, keletihan. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripada syurga ini. Jadi orang duduk dalam syurga ni tak letih. Kita duduk dalam dunia ni. Kita dalam dunia. Sebelum saya nak gitu loh. Orang yang nak masuk syurga tadi, kita minta, Allahumma inna nas'alukal jannah. Ya Allah, kami minta daripada-Mu syurga. Minta doa lah. Perjuangan kita ni tak guna main mengaji ke apa ke, jadi mufti ke, semua tak guna kalau masuk neraka. Tak payah jadi hebat pun dunia ni, tapi kalau ujung masuk syurga, itu kejayaannya. Itu ulaika humul faizun. Mereka orang yang berjaya. Ceramah pandai, mikrofon hebat ke apa, tak ada guna apa kalau masuk neraka. Na'udzubillah minan nar. Okey. Orang yang masuk, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Bukhari, dia kata, yakhlusul mu'minuna min jannah fayahbisuna ala qantaratin bainal jannati wan nar. Habis orang mukmin, orang mukminun yang masuk dalam neraka, selesai islam neraka, selamat daripada neraka, dia orang akan ditahan di satu tempat bainal jannati wan nar, antara syurga dan neraka. Fayuqassu li ba'dihim min ba'din madhalim kanat bainahum fid dunya. Maka setiap mereka akan diambil tindakan hukuman balas di atas setiap jenis kezaliman yang pernah mereka buat di dunia. Kita di dunia ni sama-sama ni mukmin lah. Semua ni tolak pi tolak mai boleh masuk syurga dengan rahmat Tuhan. Tapi tak boleh masuk lagi. Tuhan bagi kena balas balik dulu. Kena balas balik dulu segala yang pernah kita buat di dunia ini yang kita zalim orang lain. Dia tu mai balik, hari tu hang ada ambil dia punya ni sikit, hari ini kena. Tuhan balas. Kata Nabi dalam hadis, hatta idza huzzibu wa nuqqu udhina lahum fi dukhulil jannah. Sehingga apabila mereka itu diadabkan, dibersihkan, barulah mereka diizinkan masuk syurga. Berarti tak ada masuk syurga, dia nu pun hak kes kita dengan dia tu macam mana? Allah Ta'ala tak bat. Semua kes kena bicara. Tak ada. Assalamualaikum. Kosong-kosong ah? Tak. Melainkan kita maafkan dia di dunia dan kita ambil pahala.
Tapi semua yang kita zalim orang dan orang zalim kita tak tahu. Dia maki kita ke? Dia maki kita dalam WhatsApp group ke? Dia maki kita dalam keyboard warrior dia ke? Apa ke? Dia maki kita mungkin tak tahu. Tapi semua kes ni jalan. Semua kes ni akan dibicarakan. Sampai habis bayar ni, wal hatta nuqu. Huzibu wa nuqu. Dia bersihkan, disucikan dia. Pahala dia ambil semua. Mungkin barangkali dia ada banyak ni pahala habis dia ambil untuk turun grade syurga dia. Bayar kepada kau ni. Ataupun disakitkan dia balik. Barulah nak dibolehkan dapat untuk dia masuk ke dalam syurga. Fawalladhi nafsi Muhammadin biyadi la ahadukum ahda bimanzilihi fil jannah minhu bimanzilatihi kana fid dunya. Nabi kata demi yang nyawa Muhammad berada dalam tangan dia, yakni Allah Taala, seseorang kamu akan lebih tahu rumah dia di syurga besok lebih dari rumah dia di dunia ni. Dia lebih kenal lagi. Allah akan jadi hak tu rumah kita dalam syurga. Mintalah kita masuk syurga. Minta kita masuk syurga. La yamassuhum fiha nasabun. Kata Quran, mereka tak akan merasai. There is no sense of fatigue. Tak ada apa-apa kemungkinan letih. Kita ni orang hidang makanan sedap, pi macam-macam makan. Kita lapar. Makan kena kita tengok makanan sedap lagi, kenyang. Tak boleh happy ya? Ataupun tengok banyak benda, tempat bagus ingat nak berjalan sikit, letih lah nak tengok Syurga tak ada letih. Syurga tak ada kenyang. Dan syurga orang tak pergi ke tandas, orang tak ludah, orang tak buang air kecil, orang tak buang air besar. Dia akan dia nikmatnya. Dia nikmat wanita yang disediakan padanya, ataupun nanti orang perempuan kata asyik wanita je pergi kat lelaki syurga. Kami orang perempuan Quran santun. Dia cerita tentang hurul ain, wanita-wanita dalam syurga bagi lelaki, tapi dia bagi tahu bahawasanya Tuhan samakan nikmat. Dia tak abang orang perempuan pun akan dapat laki-laki yang duk layan dia. Bahasa tu macam kasar. Dia bagi signal, dia bagi isyarat, samalah. Tapi orang lelaki dia tak apa cerita tu kat dia, kan? Dia biasa. Tapi orang perempuan, kalau kita kata macam kita orang lelaki dapat isteri cantik, bagus aku ni, apa terbeliak mentambah, kan? Tapi bila kita kata hang buatlah kerja elok-elok, kita kata kat anak kita nanti aku cari isteri hak lawa ke hang. Tapi orang perempuan dia bukan itu pendekatan dia. Hang buat elok, ni aku cari lelaki yang handsome, badan tough kan. Dia sense itu ada macam sense of the sex. Jadi tak selaras dengan jiwa wanita dia. Maka Quran tak direct cerita lelaki-lelaki yang dihidangkan pada perempuan, tapi dicerita tentang wanita untuk lelaki, cuma dia bagi isyarat mereka menerima kurniaan yang sama. Mereka menerima kurniaan yang sama. Berdasarkan apa yang mereka nak. La yamassuhum fihi nasab. Mereka tak akan letih. Wa ma hum minha bimukhrajin, dan mereka tidak akan dikeluarkan daripadanya. Wa qala ta'ala, kata Allah Ta'ala, ya ibadi la khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun. Wahai hamba-hambaku, la khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun. Tidak ada ketakutan kepada kamu hari ini dan kamu tak akan duka cita. Hak ni orang masuk syurga. Tuan-tuan kita duduk di rumah kita, ataupun tuan-tuan duduk di sini lah sekarang, di mana saja, naik kereta bawa balik rumah. Kadang-kadang kita tengok makanan kita ada, tempat tinggal kita ada. Tapi kita rasa tak seronok. Sebab apa?
Sebab ada benda yang kita khauf, kita takut kena kita. Besok ni nak jadi macam ni. Kita kebimbangan sesuatu yang nak timpa kita. Sebab tu ujian Tuhan, antara yang benda yang Tuhan uji dalam manusia ni, Tuhan uji dengan rasa takut. Hak ada jawatan, takut nak kena jawatan. Sekali orang pecat aku. Saya dia tak salah cakap, kan? Kan? Hak tak ada jawatan, bimbang. Orang halang jawatan dia. Macam-macam. Hak ada duit, bimbang. Orang hak ada anak, bimbang pangai anak-anak dia. Hak ada isteri, bimbang dengan. Hak ada suami, bimbang. Bimbang, takut. Atau harta hilang. Atau bimbang dengan keamanan. Sebab tu Quran kata, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kami benar-benar menguji mereka dengan sesuatu daripada khauf, takut dan lapar. Takut. Bila kita takut, kita tak boleh selesa. Walaupun kita duduk di tempat yang elok. Orang duduk di tempat hebat, nombor 1 ke nombor 2, bimbang. Takut besok dia pecat aku. Takut esok dia berhimpun kat dalam Merdeka ni pula kan. Takut tu duk mai kacau fikiran. Mungkin ada orang, sebab tu saya kata, ada orang bila dia duduk rumah buruk tu, bila dia tak takut, dia tidur lena. Tapi bila dia takut, dia tidur tak lena. Dia bimbang. Khauf, takut adalah benda yang mengancam hidup manusia. Satu. Kedua, benda yang mengancam hidup manusia, hazan. Iaitu duka cita terhadap yang berlaku. Teringat, duduk saya saja, aku ni teringat kat apa hang. Aku ni teringat kata-kata adik hang kata kat aku itu. Kita teringat satu benda yang telah kita hilang, atau benda dah berlaku tapi bagi duka cita kat kita. Semua ni menyebabkan hidup kita tak boleh nak gembira. Allah kata, ya ibadi. Nak bagi faham ni? Ya ibadi. La khawfun alaikumul yawm wala antum tahzanun. Hari ni, wahai hamba aku yang masuk syurga ni, takut tak ada dah kepada kamu, dan kamu juga tak duka cita. Kalau kita masuk syurga, lepas tu kita duk teringat Nabi Nuh alaihi salam, dia masuk syurga, dia teringat, mungkin dia ada anak dia, isteri dia. Tapi Allah hapuskan perasaan dia. Semua teringat tak teringat ni, duka cita ni duduk dalam fikiran kita. Allah gantikan. Allah gantikan. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Orang-orang yang beriman dengan ayat kami dan dahulu mereka menyerah diri kepada Allah. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dan pasangan kamu di dalam syurga dalam keadaan gembira. Pasangan kita apa? Yang ni ulama tafsir tak khilaf. Siapa dia? Azwaj ni pasangan siapa? Kalau kita masuk, bini kita tak masuk, ataupun isteri masuk, suami tak masuk, pasangan tak ada. Sedangkan Allah kata, masuklah kamu ke dalam jannah kamu dan pasangan kamu dalam keadaan gembira, bahagia. Pasangan ni boleh jadi maksud orang, kalau muslim, orang wanita lain yang sama amal dengan dia. Kalau isteri dia. Tapi kalau macam mana? Macam kita kata dulu, isteri dia kata, saya ni, dia ni bagus, tapi saya tak mau hidup dengan dia dalam syurga. Lemah ya, kita tengok lama, 20 tahun, 25 tahun, tengok cemui ya. Adakah dia terpaksa hidup dengan pasangan dia di syurga? Tak. Syurga berdasarkan pilihan satu orang. Lepas tu ni kata, tapi kalau suami dia nak hidupkan dia? Macam mana? Suami dia nak hidupkan dia? Allah Azza wa Jal akan boleh buat segala benda lah. Allah boleh hilangkan perasaan benci, Allah boleh datangkan perasaan sayang, Allah boleh tukar perasaan tu, macam-macam Allah buat. Allah boleh berikan ganti yang lebih dia gembira. Semua tu pada kekuasaan Allah Jalla wa'ala. Tapi tak ada orang masuk syurga dalam keadaan sedih.
Duduk syurga buah apa ada tak makan, duduk sedih. Tak ada. Tak ada. Dia kata masuk syurga pun duduk sehati ke? Tak ada. Cuma ada riwayat disebut bahawasanya orang-orang saleh ada yang menyatakan, ya Allah, kegembiraan kami ini tidak sempurna jika ada rakan kami yang orang baik kami yang tak masuk syurga. Sebab itu fadilat kita ada teman yang saleh dalam dunia ni. Dia masuk syurga, kita baik dengan dia, kita tak terang mana tapi kita duk khidmat baik dengan dia lah. Kita tolong dia bukan kita duk ajak dia buat jahat lagi. Dia baik, kita tahu apa baik, kita duk bantu dia lah, kita tolong dia, kita ni dia, kita berkawan, kita kawan baik dengan dia. Cuma kita tu tak sampai amalan macam dia. Dia masuk syurga, kita tak masuk. Dan riwayat sebut dia akan minta supaya disempurnakan nikmat dia, antaranya kawan dia masuk syurga. Okey. Yutafu alaihim bisihafin min dhahabin wa akwabin wa fiha ma tashtahil anfus wa taladdul a'yun wa antum fiha khalidun. Dan Allah kata yutafu alaihim bisihafin min dhahab. Akan yutaf, yakni akan mengeliling mereka. Yutaf ni bawa. Manusia ni tuan-tuan pun tahu, bila kita duduk di majlis-majlis yang hebat, kita duduk dengan orang besar, orang mai servis duduk keliling, nak makan apa, orang mai hidang. Tu dunia ajalah, mai tunjuk kat kita. Nak makan, dia mai tunjuk kat kita. Kita tak bangun pergi ambil, bukan buffet, bangkit, berderet, nak kan? Ini tempat yang high class. Tu dunia ajalah. Tapi Quran bagi tahu yutafu alaihim bisihafin min zahab. Mengelilingi mereka dibawa bekas dulang-dulang daripada emas. Wa akwab, dan bekas-bekas minum daripada emas. Emas syurga. Sebab itu Allah Ta'ala tak bagi orang lelaki minum bekas emas. Dan wanita juga minum bekas emas dalam syurga. Perhiasan wanita boleh buat. Makan minum tak boleh emas. Sebab dia hidangkan dalam, disuruh kita sabar di sini untuk ambil yang jauh tak boleh dibandingkan lebih baik dalam syurga. Wa fiha ma tashtahi anfus wa taladdul a'yun. Pada syurga itu ada apa yang tashtahil anfus, apa yang tashtahi maksudnya daripada syahwah. Perkataan syahwah. Yang apa saja yang diri kita teringin. Apa saja yang kita teringin ada dalam syurga. Wa taladzul a'yun, dan mata kita lazat tengok. Mata lazat ni orang perempuan macam-macam. Orang lelaki pun macam-macam. Orang lelaki dia tengok kereta, wisyuk kereta ni. Dia tak beli pun kereta, dia tak mampu beli. Beli hak kecil-kecil bubur penuh atas kereta dah. Kita kan. Dia syok. Dia pakai kereta kecil lah. Dia pergi bubur exhaust besar. Kacau satu kampung bunyi. Dia syok. Dia tengok, dia himpun gambar kereta. Lamborghini, Lamborghini, apa semua. Dia bubur penuh. Kan, letak. Oh, dia. So, mata dia syok tengok benda tu. Ada orang dia syok tengok burung. Dia ada bird watcher. Dia jenis tengok burung. Tok duduk bukan jenis duk bawa denak ni, hak tu komal punya kan. Hak tu komal punya jenis tak pergi kerja ni, stand up pergi international punya ni, pergi duk teropong burung dia minat. Orang perempuan pun tak sama, ada orang perempuan jenis minat ngambil tangan, pening satu negara ada. Itu cerita lain lah. Jadi dia tengok yang tu, dia crazy, got crazy. Tengok beg tangan tu pening dia. Hak tu kita tengok yang syok taman no. Dia kata hang mata tergeliat. Quran kata wataladdul a'yun, mata lazat. Tengok tu syok. Di syurga semua, kalau nak cakap bagi lajak sikit, contohnya wanita. Wanita ada wanita yang kita orang tengok segak lah. Hang tengok segak kok mana tu, aku tak segak aku tengok.
lazat pada mata dia, tak lazat pada mata kita. Sama juga perempuan tengok lelaki. Tapi setiap ahli syurga, Allah bagi kat dia, wa fiha ma tashtahi anfus. Dalam syurga tu apa saja hak diri dia bersyahwat, yakni orang Kelantan dan berahi, berasa nak, ada. Makanan, minuman. Dan apa saja yang mana dia tengok, mata dia sedap tengok. Kok kata tengok, serabut benda ni duduk dalam syurga ni. Tak ada. Yang tu tak ada dalam syurga. Dia kata, wataladzul a'yun, mata tengok syuk. Lazat. Daripada wanitanya, daripada yang menghidangnya, bekasnya, tempat duduknya, pokoknya, mata airnya, semuanya taladzul a'yun. Mata rasa nikmat untuk mata tu tengok. Kita ceritalah. Kalau kita cerita, kita tak boleh masuk. Na'udzubillah lah kan. Bila Tuhan cerita syurga, kita rasa habis, tak ada apa dunia ni. Kita pergi hebat tempat mana-mana pun, kita tengok, yang tu patut tak payah ada, tak apa. Kan? Tapi syurga tak ada. Semua. Hak mana kita tengok, semua kita teringin. Hak mana, benda yang ada tu, semua diri, nafsu kita nak. Dari makanan, buah-buahan, kenderaan. Hak mana mata tengok, semua syuk. Wa antum fiha khalidun. Dan kamu dalam syurga itu, khalidun, kekal. Orang pergi hotel mahal. Sekarang hotel hebat-hebat, pergi di Dubai, dia apa kan, satu malam sampai puluh ribu, ada ratus ribu pun ada. Di Paris dia apa, mahal. Tapi duduk 3 hari, kena 5 hari dia kena keluar lah kan. Hak duit banyak lain lah kan. Tapi dia pun mesti ada urusan lain. Katalah kita ada sampai 2.6 bilion, itu pun kita tak boleh nak duduk. Hatta kalau kita ada istana yang hebat pun, kita kena keluar. Ada masanya kita kena keluar. Kita ada nasab, letih, duduk, buat istana masa umur 40 tahun, sampai 20 tahun letih. Nak pergi berjalan, nak pergi tengok, ada cemuih dah lah. Orang hidang makan, kadang-kadang orang tengok orang hidang makan. Pagi makan, tengah dia kata, ni lauk sedap ni makan. Saya ada 2-3 orang kawan, nak kerja ajak makan lah. Bagus lah, tapi kita tak ada nak makan lah. Pasal banyak tu nak makan pun. Pasal apa? Pasal dunia. Dunia. Pas kita tengok makan sedap, sekejap kita kenyang, tak sedap lah. Tengok lauk, orang tak nak, takut tengok lauk pun nak termuntah. Dunia. Tuhan buang semua ni. Kamu kekal di dalam syurga, tak keluar. Allah kata, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Yang demikian itulah syurga yang mana kamu warisi dengan apa yang telah kamu amalkan. Pasal apa dia kata kamu dapat? Tak kata kamu dapat, dia kata kamu warisi. Kita waris daripada siapa? Daripada siapa kita waris? Daripada tuk kita ada. Sebab bila kita balik ke syurga, tengok kita balik ke tanah pesaka kita. Sebab dulu tok kita duduk sana. Hak mana tak boleh balik syurga ni, sesat jalan lah. Jadi Allah kata, watilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Demikianlah syurga yang kamu warisi atas apa yang kamu telah lakukan. Lakum fiha fakihatun kathiratun minha ta'kulun. Padanya ada buah-buah yang banyak yang kamu makan. Buah yang banyak yang kamu makan, buah syurga yang begitu hebatlah. Sebahagiannya sifatnya sama di dunia, sebahagiannya maksud rupa buah tu sama di dunia, sebahagiannya yang tak ada di dunia, kan? Mutasyabihah, Quran kata. Mutasyabih, sama tapi rasanya tidak sama. Wallahu a'lam. Ada soalan? Salam.
Macam mana sebabkan pemimpin rakyat jadi tengah mendapat musibah. Sekarang negara mendapat kenaikan yang tinggi. Duit kita naik. Apa lagi mau? Soalan ni apa? Nak buat macam mana? Syarak ajar kita supaya kita tidak boleh redha jika mungkar, kita tak boleh redha. Kan? Faman ankara faqad bari, kata Nabi dalam hadis Muslim. Siapa yang bantah, satakunu umara ta'rifuna wa tunkirun. Akan ada pemimpin yang dia buat baik dengan buat benar yang tak baik juga. Faman ankara faqad bari. Siapa yang bantah maka dia selamat. Kan? Nabi suruh bantah. Tapi sahabat tanya, afala nuqatiluhum bisayf? Adakah patut kami perang dengan mereka dengan pedang? Nabi kata, la, jangan. Maqamu fikumus salah. Jika selagi mana mereka mendirikan salat. Maksudnya, kita bantah pemimpin Muslim ni, kita bantah dah. Tapi kita tak boleh berperang sehingga menyebabkan berlaku tumpah darah. Kerana perang tu akan menyebabkan lebih buruk lagi kesan dia daripada mana dia ada. Melainkan jika telah zahir bahawasanya dengan nyata di sisi maslahah, bahawasanya dengan kekalnya dia itu jauh lebih buruk daripada berlakunya rampasan kuasa secara kekerasan. Ataupun kita boleh agak rampasan kuasa tu tak akan menyebabkan runtuhnya negara, tapi hanya menyebabkan jatuh dia seorang saja. Tak apalah. Tapi kalau kita buat satu gerakan yang tumpah darah negara, orang yang tak bersalah akan mati. Orang awam ini tidak dibenarkan oleh syarak. Wa amma khuruju alaihim wa qitaluhum fahuwa haramun bi ijma'il muslimin wa in kanu fasaqata zalimin. Wassababu fi dhalika bima yatarattabu alaihi min iraqati ad-dima' wal fasadu fil ard. Nawawi sebut, adapun keluar menentang mereka dengan senjata itu diharamkan sekalipun mereka itu fasik dan zalim, kerana yang demikian itu boleh menumpahkan darah dan rosak muka bumi. Al-Hafidh Ibn Hajar menyebut, jika sekiranya boleh ditumbangkan tanpa tumpah darah ataupun dengan cara yang tidak memberikan mudarat yang lebih besar, maka tak apa. Tapi kalau nak perang sampai 20 tahun duk perang kerana nak buang dia seorang, habis mati, kita nak buang dia tu kerana nak bagi negara aman. Kerana nak buang dia habis jadi tak aman. Nak kena tengok. Kena cari. Ini fiqh zaman dululah. Tapi zaman sekarang ni banyak cara boleh buang pemimpin. Pilihan raya boleh buang pemimpin. Undi di parlimen boleh buang pemimpin. Jadi kita tak bolehlah pakai dalil tu seperti mana ulama apa? Ada ulama parti apa tu? Ya. Jadi mereka ni kiaskan dalam semua keadaan. Tak boleh. Kerana kalau sekiranya hadis-hadis itu bermaksud kalau berlaku tumpah darah yang besar. Adapun kalau satu orang pi angkat tangan dalam parlimen tak setuju kau jadi pemimpin, bukan dia tumbangkan kerajaan, dia tukar individu saja. Kan? Jadi itu kita nak kena tengok apa maksud dia. Namun seseorang jangan buat satu benda, tuan-tuan jugalah, jangan buat satu benda yang merugikan negara dengan skala yang besar. Adakah amalan kebaikan yang dilakukan oleh orang yang meninggalkan solat diterima oleh Allah Ta'ala? Benda yang awwalu ma yuhasibu bihil abd as-salah. Benda yang pertama Tuhan hisab hamba, solat. Dalam sebahagian mazhab, dalam mazhab Ahmad, dianggap kufur, maka dia tak terima semualah. Tapi majoriti ulama menganggap orang yang mana mereka tidak mendirikan solat ni tidak kufur, tapi melakukan dosa yang besar, maka di akhirat kelak Tuhan akan hisab. Yang pertama hisab solat dia. Kalau yang ni selamat, yang lain pun selamat. Bukanlah bererti yang lain tu tak dapat pahala. Dia dapat pahala, tapi pahala tu tak akan dapat menampung menyelesaikan masalah meninggalkan solat. Tapi kok mana ada lah pahala dia tu.
Kalau kita berbalah dalam masalah khilaf, pandangan mana yang harus diambil? Bab apa? Kita ambil pandangan yang khilaf ni, kita kena ambil pandangan yang lebih dekat kepada dalil atau yang kita yakini mendekati dalil yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul. Pasal pandangan banyak. Sebutlah pandangan apa pun. Tadi saya cakap dengan pelajar-pelajar di Mesir dan Jordan. Saya kata kebanyakan benda sebutlah. Ada saja qaul tentang khilaf. Kalau nak ambil interest bank, ada ulama hak kata boleh. Perempuan tak mau pakai tudung, ada ulama kata boleh. Sebut, apa nak sebut? Arak selain daripada tamar dan inab, ada mazhab dahulu yang kata tak apa. Selagi tak mabuk. Apa lagi sebut? Kalau nak kira khilaf, tatabu' benda hak qaul ulama, semua bab ada. Macam mana nak ambil barang orang supaya tak dianggap mencuri, ada qaul. Jadi sebab itu akhirnya kita kena bertanggungjawab antara kita dengan Tuhan, kena cari dalil yang Allah Taala sebut. Adakah solat istikharah sunnah? Solat istikharah sunnah. Kata Aisyah, Nabi ajak solat istikharah macam mana Nabi ajak surah. Sebab tu kita kena sunnah ni belajar doa salatul istikharah. Solat istikharah. Bila kita istikharah dengan Allah Ta'ala, Tuhan tak akan sia-siakan kita. Kadang-kadang kita mungkin, saya nak bagi faham ni, hidup ni. Kadang-kadang, sesuatu berlaku dengan kita. Berlaku dengan kita. Kita rasa Tuhan tinggalkan kita. Tapi tak. Ataupun kita rasa Tuhan tak rahmat kita. Tapi Tuhan rahmat kita. Saya buat contoh lah nak bagi faham. Katalah kita ni nak ikuti satu perjalanan. Rombongan ke apa. Hari nak pergi tu, misalnya, kita doa semua punya syok. Hari kita nak pergi, kita demam. Tak boleh nak pergi. Kita tak pergi. Kita mungkin rasa, kau doa semua kat Tuhan dah lama dah, nak pergi, tak jadi tak. Tapi rombongan yang pergi tu, mungkin berlaku sesuatu yang bahaya kepada mereka yang kalau kita pergi, kita kena. Tuhan selamatkan kita. Kita mungkin nak pergi satu tempat, kita doa sangat. Kita tak dapat, Tuhan tak bagi kita pergi. Kita rasa macam dia tak mustajabkan doa kita. Tapi dia selamatkan kita dan dia sediakan untuk kita sesuatu yang lain. Yang kita tak nampak jadual dan perancangan Tuhan untuk hamba-hamba yang minta. Sebab tu bila kita istikharah, Nabi ajak, kita minta, Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibatu amri faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Ya Allah, jika kau tahu benda ni, in kunta ta'lam anna hadzal amr, jika kau tahu benda ni baik untuk aku, pada agamaku, pada kehidupanku, takdirkanlah dia untukku, mudahkanlah untukku dan berkatikanlah untukku. Wa in kunta ta'lam anna hadzal amri syarrul li, jika kau tahu benda ni tak baik untuk aku, fasrifhu anni, bagi dia berpaling padaku. Wasrifni anhu, palingkan aku daripadanya. Waqdiril khair min haitsu kan, takdirlah kebaikan daripada mana saja ia berada. Kita istikharah, kita nak perempuan tu. Istikharah, dia kata doa tak edit pula dah. Perempuan tu perfect. Kita kata, kita andaikan. Tapi perfect tak tahu lagi. Kita tak nikah dengan dia lagi. Allahu amari seorang ni. Kita itu mungkin hidung terpacak, boleh sangkut basikal. Allah bagi hidung biasa saja, boleh landing ke terbang. Tapi mungkin segala hasrat kita, adakah hak yang ni, tak adakah hak yang ni. Dan mungkin dengan dia ni kita masuk syurga.
Kita minta satu tempat kerja. Gaji tinggi, istikharah apa. Allah tak dapat pula dah. Walim buat khenat ke atas pula dah. Member pergi jolok tak dapat. Dapat kekal kita dengan kerja lama. Allah mungkin tahu tempat tu tak baik untuk kita. Kerana ending kita akhirnya ialah rahmat Tuhan dan penyudahan kita di sisi Tuhan. Tapi oleh kerana kita ni tidak tawakal pada Allah dengan hakut tawakul, dengan sebenar-benar tawakal. So kita tak bergantung dengan Tuhan. Lalu Tuhan biarkan kita. Tapi kalau kita bergantung pada Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak pernah tinggalkanmu. Ini yang Allah sebut pada Nabi. Bila orang Quraisy kata, Muhammad Tuhan dia. Apa syaitan yang datang pada dia tu tak datang dah. Tuhan kata, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Berdoa kepada saudara tanpa diketahuinya akan diaminkan dan didoakan oleh malaikat. Jika berdoa dalam hati, apakah mendapat perkara yang sama? Apa doa dalam hati? Doa ke dia. Dia tak tahu. Kita tengok dia main. Kita main dengan kereta, dia main dengan motor. Kuliah. Tolong ya Allah Ta'ala, ya Allah bagilah rezeki kat budak ni. Rajin duk main kuliah. Kita doa kat dia. Maka Allah berikan, maksudnya Allah akan bagikan walaka mislu zalik, engkau akan dapat kebaikan yang dengan maksud kebaikan itu. Taklah kata kita tengok kontu jalan kaki, kita doa mudah-mudahan dia pun ada kenderaan kan. Lepas tu kita aku dah pakai Mercedes dah, esok dia dapat Proton, aku naik Proton balik. Dah, bukan itu maksud dia. Ada orang dia ada syak dengan Tuhan. Maksudnya Allah bagi walaka mislu zalik, kata malaikat, engkau dapat kebaikan yang macam tu lah. Kalau itu yang kau dapat sekarang, kau akan dapat kelebihan yang. Doa untuk masuk tandas, adakah perlu lafaz? Doa ni sebenarnya lafaz semua. Doa lah. Kita doa dalam jiwa kita. Doa ni kita ud'u rabbakum tadarru'an wa khufya. Doa pada dalam rendah diri dan memperlahankan suara. Maksud doa bukan menjerit di tengah malam tu tak. Kita doa pada Allah. Tapi masuk tandas tak adalah, saya dah sebut banyak kali dah, bukanlah masuk tandas. Doa masuk tandas ni hak macam hak ditunjuk kat budak-budak dalam poster tu berdiri kat tandas di doa. Dia buat tandas tu macam dengan Kaabah lah dia. Kan. Perlukah menambahkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim kepada perkataan basmalah? Perlukah menambah Ar-Rahman dan Ar-Rahim dalam perkataan basmalah? Ulama khilaf dalam hal ini. Sebahagian para ulama mengambil literal dengan menyatakan bahawasanya Nabi kata Samillah maknanya bismillah. Tapi sebahagian para ulama kata maksud bismillah itu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sebahagian para ulama menyebut oleh kerana Nabi kata tawaddau bismillah, berwuduklah bismillah, maka bila kita wuduk bismillah ajalah. Sebab Nabi tak kata tawaddau bismillahirrahmanirrahim. Tapi boleh juga kita faham bahawa mungkin maksud bismillah tu ringkasan pada bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau ada orang bismillah pun memadai, bismillahirrahmanirrahim pun tidak mengapa. Ada soalan? Ya. Siapa dia? Cina. Lepas dia bagi kat Tok Kong dia bagi kita. Tapi kita bukan Tok Kong dia lah. Kawan yang kata kena buang tu dia takut Tok Kong. Kalau orang bagi kat kita, dasar dia bagi,
Kita tak tanyalah dia lebih daripada tu. Dia main, dia bagi kat kita satu benda. Dia kata, nah, saya bagi hadiah kat awak. Hadiah lah. Kita terimalah hadiah tu. Melainkan zahir padanya satu benda yang lain. Ataupun dia kata hadiah sebenarnya kerana kita ni pegawai tertentu. Sebenarnya rasuah. Dia bubuh nama derma. Itu cerita lain lah. Tapi kalau sekiranya dia bagi. Kita lalu tu dia kata, Haji, dia bagi buah limau. Kita tengok dia ada 2 bungkus buah limau. Dia bagi kat tokong dia satu, dia bagi kita. Dia bagi. Sajalah mau bagi sama tu. Dia bagi, tak ada apalah, kita ambil lah. Tapi kalau kita tahu dia bagi tu kerana dia ada satu kepercayaan. Dengan dia bagi kat kita tu, bertambah kepercayaan yang salah tu, kita kena perbetulkan dia. Kita tak boleh terima. Saya mau bagi sama lu supaya dengan ini tokong suruh, tokong suruh kasih siapa yang lalu. Kita tak boleh lah. Itu kita menyumbang kepada kesesatan dia. Tapi kalau dia tak, dia pergi bagi kat tokong, dia kata, takkan tokong nak makan sampai 2 bungkus kot, senang perut dia bagi satu kita. Itu bisanya lah kan. Tak apalah, dia semayang tu hal dia. Lepas tu dia lebih, dia bagi kat kita. Dia tak ada sebut kat kita bahawasanya dia bagi tu kena tokong suruh. Kalau dia bagi, kita tak apalah, kita ambil kan. Dia bagi. Tapi kalau kita duk pergi terpa tempat dia bagi, memeriahkan tempat penyembahan, salah. Itu dilarang. Kita pergi memeriahkan tempat yang menzahirkan kekufuran. Tapi kalau kita tak ada apa, dia lalu-lalu dia bagi. Dia singgah-singgah rumah kita, dia kata, nah bagi. Dia limau apa Ada limau tadi, aku pergi kubur sikit, ada lebih, dia bagi satu. Dia tak ada apa. Dia kata, kita tak payah tanya limau ni jampi ke apa. Kalau kita percaya jampi dia, salah kita lah. Dia bukan, dia jalan upacara hal agama dia. Melainkan dia kata ni upacara ni mau sempurnakan upacara, haji kena makan satu. Itu lain cerita. Dia tak ada kaitan. Dia bagi. Kalau tidak, kita tak boleh. Saya dah sebut berkali, dalam muamalat ni kita tanya antara kita dengan dia aja. Kalau kita tanya hak sebelum tu, kita susah. Kita main kerajaan bagi gaji kat kita. Kita kira gaji kita sebab apa? Sebab kerja kita lah. Tapi kadang-kadang bukan sebab kerja kita. Dia saja bagi bonus kat kita. Bonus kerajaan ni hasil dia macam-macam. Kita tak tanya hasil dia. Kita tanya dia bagi kat kita ya. Kita pergi rumah satu orang, dia jamu kita makan. Makan, kita pun makan. Kita pun makan. Lepas tu kita tak tanya ni, Assalamualaikum, nak tanya sikit, duit ni semua ni halal ke yang beli? Kita tak perlu tanya. Kalau tidak, sebab tu Nabi terima pemberian Yahudi, Nabi terima pemberian raja-raja, yang bagi pada Nabi, Nabi terima. Walaupun wang mereka mungkin ada syubhah. Tapi kalau dia kata, jom makan. Makan, kenduri apa ni? Semalam baru kena ekor. Tak boleh lah. Pasal kita meraihkan kemaksiatan dia. Itu cerita lain. Tapi dia tak ada cerita apa. Sebab tu kita jumpa orang bukan Islam, dia jangan, mai duduk, Haji. Dia duduk di meja, dia jamu kita makan. Dia kata dia belanja. Saya belanja, you makan. Tak ada masalah apa, boleh belanja. Cuma kalau ada orang mimbabi warak, dari sudut warak, dia tak mahu, tu tak apalah. Tapi dari segi asal hukum, boleh. Kita pergi rumah orang jamu kita makan, kita tak perlu tanya. Kerana dia tak suruh kita. Hatta saya buat contoh banyak lah, kerana nilai tu yang penting. Benda tu mai kepada kita atas nama apa. Kita bagi kat dia RM100, barang kita harga RM50. Dia bagi balik kat kita RM50. RM50 tu adalah wang baki kita. Katakanlah RM50 tu tadi, dia mai kaunter, sebelum kaunter tu ada satu orang beli arak RM50. Dia bayar RM50, dia pun pergi. Kita mai beli barang RM50 kat, kita bagi RM100, dia ambil RM50 tadi, dia bagi kita. Kita tahu jangan. Yang ni arak punya duit, ambil sekeping hal lain tadi. Dia bukan kira keping tu, dia kira nilai tu mai kepada kita. Dia kira nilai tu yang mai kepada kita. Sebab tu kita nilai dia ialah duit baki kita. Nilai hak dia bagi tu tadi hadiah dia pada kita. Ada pemberian daripada kita. Ada lagi last.
as-salatu khairum minan naum termasuk dalam sunnah. Bilal menambahnya tapi diakui oleh Nabi SAW. Cuma orang Syiah dia tolak. Dia kata hayya ala khairul amal. Hayya ala khairul amal. Tapi apa yang disebut, kerana kita tak boleh kata macam orang kata, tengok sahabat pun buat amalan yang tak sunnah, Nabi benarkan. Dia orang tidak faham konsep sunnah. Sunnah ini qaulan wa fi'lan wa taqrira. Perkataan, perbuatan dan pengakuan Nabi. Kalau ada sahabat baca suatu benda di depan Nabi, kemudian Nabi akui, benda tu jadi sunnah. Katanya mereka pun buat tu, mereka habaq depan Nabi. Tapi kalau kita reka benda tu, bila tambah boleh, aku ingat nak tambah sikit lah. Kita tambah, siapa nak tolong mengaku? Dia tambah, Nabi ada, Nabi yang akui benda tu. Jadi kita tambah, siapa nak mengaku kita? Azan Bilal dengan azan Ibnu Ummi Maktum, Abu Ma'zurah. Apa saja yang berlaku pada zaman Nabi, kerana azan ni dia azan yang semua orang dengar, Nabi juga dengar. Semua itu adalah sunnah, dan sahabat ni tak akan buat satu syariat yang mana menyanggahi, ataupun Nabi tak akan biak satu benda yang mana menyanggahi daripada kehendak Allah Ta'ala. Hak zaman Nabi tak ada masalah. Zaman Nabi tidak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Alhamdulillah.